ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita berada dalam majlis Sahih Muslim. Dan kita sekarang pada bab 3 perkara yang membuat seorang itu merasakan manisnya iman. Bayanu khisali man ittasafa bihinna wajada halawatal iman. Bab dalam menjelaskan khisalun, perkara-perkara. Dalam terjemahan dia tulis 3 perkara, tapi sebenarnya perkara-perkara, khisal. Khisalun perkara-perkara ataupun benda yang ada pada seseorang, khisal. Hadis ke-59. Kalau tengok hadis 59 bawah dia tu. Hadis ke-59 bawah dia, tajuk bawah dia. Khisalun man ittasafa. Man ittasafa, siapa yang bersifat bihin, dengannya, dengan sifat-sifat tersebut, wajada akan mendapat, wajada akan menjumpai halawah. Halawah bahasa Arab betul perkataan hulwu. Hulwun maksudnya manis, halawah kemanisan. Halawatal iman, akan mendapat kemanisan iman. Maksudnya dalam bab ni Nabi nak bagi tahu, Imam Nawawi nak bagi tahu, hadisnya menyebut tentang perkara-perkara yang kalau kita ada benda tersebut, kita akan dapat kemanisan iman. Apa hadisnya? Qala al-muallif rahimahullah, kata nulis rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ishaq bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, wa Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, dan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, wa Muhammad bin Bashar, dan Muhammad bin Bashar, jami'an, kesemuanya. Maksudnya dalam hadis ni Imam Muslim dengar daripada berapa orang? Berapa orang Imam Muslim dengar? 3 orang. Yang pertama Ishaq bin Ibrahim, yang kedua Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, yang ketiga Muhammad bin Bashar, jami'an, kesemuanya, 3 tersebut. Maksudnya dia dengar daripada 3 orang. 3 ni jami'an anis Thaqafi, daripada Thaqafi. Qala Ibnu Abi Umar, berkata Ibnu Abi Umar. Siapa Ibnu Abi Umar? Qala, telah berkata Ibnu Abi Umar, haddatsana Abdul Wahhab. Abi Umar nama dia Muhammad bin Yahya. Nama dia Muhammad bin Yahya tadi, yang atas tadi tu. Hadatsana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya tu iaitu nama dia Al-Mashhur Al-Adani. Dia ni orang Aden, Al-Adan, Adani. Dia dilahirkan di Mekah. Imam Ahmad ditanya, siapakah yang perlu aku belajar dekat Mekah? Dengan siapa aku perlu belajar? Kata Imam Ahmad, pergi belajar dengan Muhammad Ibnu Umar ni tadi, Abi Ibnu Umar. Maksudnya daripada Ibnu Umar tadi. Nampak tak? Di bawah tadi Abi Umar. Abi Umar tu Qala Ibnu Abi Umar,
kan Ibnu Abi Umar. Imam Ahmad pernah tanya Ibnu Abi Umar, Imam Ahmad pernah ditanya, dengan siapa aku perlu belajar dekat Mekah? Dia kata daripada Ibnu Abi Umar rahimahullah. Maksudnya dia satu batch dengan Imam Ahmad. Ibnu Abi Umar ni min ulama il-haram. Haddatsana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Abdul Majid bin Abdul Wahhab bin Abdul Majid Abu Muhammad Al-Basri min rijal jamaah. Abdul Wahhab ni dia termasuk perawi-perawi semua kitab kecuali Bukhari. Min rijal Muslim dun al-Bukhari. Bukhari tak ambil daripada dia. Abdul Wahhab tu. An Ayyub. Hari ni Ayyub. Saya akan cerita berkenaan dengan Ayyub. Dia juga dikenal sebagai Ayyub As-Sukhtiyani. Kalau kita baca kadang-kadang dalam kitab Salaf disebut Ayyub As-Sukhtiyani. Orang yang sangat famous dalam ilmu hadis, dan juga kalam-kalam ulama salaf banyak ambil daripada dia. Ayyub As-Sukhtiyani. Ayyub As-Sukhtiyani kata Asy-Syu'bah. Asy-Syu'bah ni ulama salaf lah, dan lebih senior daripadanya. Dia kata Sayyidul Fuqaha fil Basrah. Dia termasuk orang yang ketua, penghulu sekian fuqaha di Basrah. Basrah kat mana? Di Iraq. Kata Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri dia kata kana sayyidu syabab ahli Basrah. Dia ialah ketua pemuda. Ketua pemuda sekarang ni kicau kan, pemilihan kan. Ni ketua pemuda ahli Basrah. Ketua pemuda ulama lah maksudnya. Bukan ketua pemuda UMNO bahagian ke, bukan. Berkata Abi Hatim, dia adalah orang yang paling aku cintai. Orang yang paling aku cintai, Abu Ayyub As-Sukhtiyani. Antara kata-kata Ayyub As-Sukhtiyani yang terkenal, dia kata innahu yablughuni mautu rajulin min ahli sunnah kana ka'anna faqadat ahadun a'dha'i. Kata Ayyub As-Sukhtiyani, dia kata kalaulah sampai kepadaku berita kematian seorang ahli sunnah, seolah-olah satu anggota badanku telah hilang, telah tercabut. Nampak? Ini ada kaitan juga dengan bab kita akan cerita sekarang, iaitu bab cintanya kepada ahli sunnah. Itu juga dia kata apa? Innal ladzina yatamannawna mauta ahli sunnah. Sesungguhnya orang yang mengharap-harapkan kematian ahli sunnah, mereka itu sebenarnya yuriduna an yutfi'u nurallah. Mereka sebenarnya nak menutup cahaya-cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau kanu yatamannawun. Allah Ta'ala tidak akan, wa ya'ballahu, Allah Ta'ala tidak akan menutup cahayanya dengan kematian ahli sunnah. Maksudnya Allah Ta'ala akan menangkan agama ni walaupun mereka berharap-harap ahli sunnah itu mati. Itu kata Ayyub As-Sukhtiyani yang terkenal, iaitu dia kata bila matinya ahli sunnah, seolah-olah telah hilang anggota badanku. Ini sikap ahli sunnah yang kita perlukan. Maksudnya kita nak harapkan semua ahli sunnah ni berada dalam keselamatan dan kesejahteraan. Kemudian dia kata apa? An Abi Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jurhi atau Al-Jurmi. Abi Qilabah an Anas bin Malik. Anas bin Malik. Kita dah ceritakan dah berkenaan dengan Anas bin Malik ni banyak kali. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi sallallahu telah bersabda, salathun, 3 perkara. Man kunna fihi, siapa ada 3 sifat tersebut, wajada halawatal iman, akan mendapat kemanisan iman, akan merasakan manisnya iman. Kalau terjemahan dalam buku ni, apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nanti kita akan bincangkan apa maksud cinta kepada Allah ini, dan apakah dia punya pembahagian-pembahagian cinta kepada Allah ni. Sebab kita akan tengok nanti orang musyrikin pun cinta kepada Allah. Apa membezakan cintanya orang musyrikin kepada Allah
dan cintanya ahli sunnah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bezanya. Wa'an yang kedua, wa'an yuhibbal mar'a, dan mencintai seseorang itu ataupun mencintai saudaranya. La yuhibbuhu illa lillah, dia tak mencintainya melainkan kerana Allah. Kita akan bincang juga macam mana cinta orang kerana Allah tu. Macam mana cinta orang kerana Allah? Bagaimana pula sikap kita terhadap orang yang kita cinta kepada Allah? Kadang-kadang kita cinta kerana Allah, tapi bila bergaduh sikit, dah mengajuk tak datang kuliah dah. Apalah Ustaz Yunus tu, tak nak masuk pinggan lepas makan, malah datang kuliah lagi-lagi lah. Contohnya. Contohlah, Ini contoh, tapi tak seperti betul. La yuhibbuhu illa lillah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha, dan membenci dan benci ayyauda fil kufri, untuk kembali kepada kekafiran, ba'da an anqadhahu Allahu minhu, setelah Allah Ta'ala menyelamatkannya daripadanya. Kama yakrahu, bagaimana dia benci an yuqdhafa fin nar, sebagaimana dia benci untuk dicampak kembali, dimasukkan kembali ke dalam, dimasukkan ke dalam neraka. An yuqdhaf, dia qadhaf kan apa? Qadhaf. Dengan qadhaf tak? Qadhaf. Qadhaf tu apa? Qadhaf tu apa? Tuduh orang perempuan baik berzina kan, qadhaf kan? Qadhaf tu. Jadi qadhaf ni juga maksudnya campak. Maksudnya kita campakkan tuduhan ke atasnya. Qadhaf. Huraian hadis ni. Pertama, dia kata cinta seorang tu, syarat pertama halawatul iman, kemanisan iman ialah cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta yang lain. Kata para ulama, apa maksud halawah, kemanisan tu dulu? Apa maksud kemanisan? Apa maksud manis kat sini? Best. Kat kita tahu kemanisan ada dua jenis kemanisan. Satu kemanisan dari segi fizikal, hissiyah. Kata ulama, al-halawah, kemanisan itu ada dua. Satu hissiyah, satu ma'nawiyah. Satu hissiyah bersifat fizikal, satu kemanisan yang bersifat ma'nawiyah, itu bersifat spiritual. Jadi kemanisan bersifat fizikal, kita makruf makan benda sedap, tidur kat hotel yang best, betul tak? Kenapa orang tak nak ambil 2 star, orang ambil 5 star? Sebab nak rasakan kesedapan, betul tak? Kemanisan. Kenapa kita nak makan sedap, minum air sedap, kereta best, beza bawa kancil dengan bawa BM, betul tak? Kemanisan membawa kereta BM tu, dah naik kereta BM, dah tak nak lagi, tak best dah naik kereta kancil. Sebelum ni kereta kancil lah yang paling best, sebab itu yang dia bawa, betul tak? Dulu aku kalau ada kancil pun paling best lah, dia bawa kancil best. Dah dapat kereta besar sikit, dah tak best dah bawa kereta kancil lah. Petekan minyak tak boleh pergi apa semua. Nampak tak? Itu kemanisan fizikal. Ada pun kemanisan spiritual. Maksudnya apa? Yang dimasukkan dalam hadis ni semestinya kemanisan spiritual, iaitu al-istilzaz, rasa manis bil ibadah, rasa manis dalam mentaati Allah dan Rasulnya, biduni masyaqqah, tanpa dia rasa sempit jiwanya. Itu maksud kemanisan yang nak dimasukkan oleh hadis ni. Jadi kalau kita rasa bila solat rasa best, datang kuliah rasa best, ngaji hadis rasa best, rasa seronok. Macam abang tadi kan kata best, rasa best, itulah dia. Datang mengaji, rasa belajar hadis rasa best, dia rasa sedap, rasa jiwa ni rasa penuh. Bila lepas kuliah tu rasa macam Masya Allah, seronok. Seperti Imam Syafi'i kata, macam mana perasaan kau bila kau belajar satu hadis? Dia kata, bila aku belajar satu hadis ni, Syafi'i rasa macam suruh badan aku ni sedap, tangan-tangan aku ni rasa macam syok je, seronok je, sedap je. Tahu tak? Macam kita rasa makanan yang paling sedap kan, orang putih tengok cerita rancangan tu kan, channel 109 apa? Oh, dia kata, muka dia tu, dia tak boleh bayangkan kesedapan tu. Macam tu juga bila mengaji ke, atau bila salat, bila dia berpuasa, bila dia mentaati Allah, dia paling rasa sekali bila bertembungnya antara nak ikut nafsu dan nak ikut Allah. Memang masa pertembungan tu rasa seksa sikit. Masa bertembung tu rasa nak ikut Allah ke nak ikut ni, nak ikut Allah ke nak ikut ni. Tapi bila dah kita ikut Allah, katakanlah kita tolak yang nafsu tadi, kita ikut Allah, lepas tu apa rasa dia? Oh, rasa best. Macam sembahyang subuh lah. Saya bercontoh, saya sembahyang subuh. Sembahyang subuh berjemaah di masjid. Bila nak bangun tu kan seksa. Pukul 5 set jam, 5 suku bangun, set balik, tekan balik, snooze balik, 5.30 bangun, snooze balik, 5.40 bangun, snooze balik, 38 minit lagi nak subuh.
Tengah 5 minit dah cukup. Masa tu lawan lah kata. Masa tu seksa sikit lah, ambil semayang pun. Bila sampai ke masjid, dia punya perasaan tu dah lain. Bila habis solat, lagi dia punya perasaan tu lain. Kemanisan iman. Itu kata kemanisan. Dia yang dapat merasa ni adalah orang yang berusaha ke arahnya saja. Lepas itulah Allah Ta'ala bagi pemisalan kalimah la ilaha illallah kan seperti pokok dalam surah Ibrahim ayat 44 tu. Kama thali sajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' ya'ti ukulaha kulhinin. Maksudnya pokok yang besar, iman tu seperti pokok yang besar, akarnya panjang ke dalam, kemudian bagi buah pula. Kata para ulama, buah itu ialah hasilnya. Setelah kita jaga pokok, kita tanam pokok tadi, letak baja, jaga buah tu, kita balutkan. Kalau buah mangga kat rumah tu kan, kita balut dengan kertas, balut dengan surat khabar, balut plastik lagi. Lepas tu dapatlah hasilnya kemanisan buah tersebut. Begitu juga kemanisan iman ini adalah hasil setelah kita menjaga agama. Kemanisan iman ialah hasil, ialah samarah kata ulama. Ialah samarah, hasil terhadap kita menjaga agama tadi. Hasil terhadap kita bersusah payah tadi kan. Kita susah payah, kita nak bangun apa semua, kemudian lepas tu dapat kemanisan imannya. Itu kita datang kuliah, masa juga kita mengaji pada peringkat awal nak hafal Quran contohnya. Bukan benda yang mudah. Tengah-tengah hafal tu, tengah-tengah surah tu, tengok belakang, Allah banyak lagi, tebal lagi, ya Allah. Hafal satu hari satu. Bila dah hafal ujung tu, tersenyum kita tengok. Aku dah habis satu juzuk dah rupanya aku dah hafal. Itu juga dengan belajar hadis, betul juga belajar fiqh. Masa nak belajar tu buka babut taharah. Bab bersuci. Allah ustaz, buku ni 3 jilid. Bila nak khatam ni ustaz. Buku ni 3 jilid kan. Tengok buku Ustaz Ridwan apa semua tu. Allah, hai, macam mana ni, sempat ke tak aku mengaji. Tengok lepas dah habis buku nanti, tersenyum lebar kita, buat rasa kemanisannya. Lepas tu kemudian usaha untuk menghafal pula, mengaji pula, ulang kaji, kemudian dapat kemanisannya. Bila orang tanya soalan, kita dapat mampu jawab. Bila kita timbul satu isu, kita tahu dia punya hukumnya, tahu. Itu kemanisan yang tak dapat pada orang yang satu kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia kata menuntut ilmu ini satu kemanisan yang Allah Ta'ala tak bagi pada semua orang. Kalau menuntut ilmu ni satu benda yang semua orang rasa tak jadi benda yang special lah. Betul tak? Kita naik kapal terbang, bukan semua boleh naik kelas business class, bukan semua boleh naik first class. Kalau semua first class, tak jadi first class lah. Betul tak? Macam kita juga pergi tempat special, bila naik kapal terbang, ada satu bilik khas, special lounge. Apa nama tak? Lounge, bila sebut dia? Lounge kan? Orang lain masuk, orang lain semua tunggu luar, duduk tepi lantai apa semua, kita duduk dalam, ada siap susun kuih di atas tu. Sekali tu saya pernah ikut naik PIA, Pakistan Air, naik first class. Masya Allah, semua beratur-ratur tu orang Pakistan kan. Susahnya apa semua tu, dengan beg ni kita masuk dalam bilik aircon full. Ada kuih tu susun, ada pelayan. Itu kata kemanisan dia, kemanisan lah. Kemanisan lah tu. Tapi kemanisan dari segi fizikal. Halawatal iman. Lepas tu kata para ulama, kata halawatal iman di sini adalah al-istilzaz at-ta'at wa tahmilul masyaqqat. Dan bila dia menanggung keberatan dalam beribadah itu, dia rasa seronok. Kemudian satu lagi, wa itharu dzalika ala irdid dunya, dan dia merasa lebih untuk taat Allah dan Rasulnya daripada kesedapan dunia. Yalah, kadang-kadang dunia tu lebih sedap daripada, betul tak? Tengah tengok cerita filem, dah nak habis 15 minit azan contohnya. Cerita ni aku dah tengok, tak dari dulu aku nak tengok, tak tengok. Tak dapat tengok penghujung dia. Ni dah nak tengok dah ni, paling tak ada lagi dah. Tengok azan. Masa tu bertembung ni. Bertembung. Final World Cup, dah lagi 5 minit ni, penalti. Azan subuh, biasanya World Cup kan pagi. Lepas tu ujung-ujung tu dah subuh dah. Masa tambahan tak gol lagi, penalti pula. Penalti azan subuh. Kalau orang pakai mantik akal macam orang Melayu biasa pakai, apa dia? Solat banyak kali, World Cup 4 tahun sekali. Betul tak? Orang kita kan? 4 tahun sekali, macam kahwin lah ni, bila menikah. Bila menikah memang Zuhur tu semua langgar jemaah wajib, betul tak? Mana taknya pengantin sampai pukul 1. Betul tak? Orang kita pengantin sampai pukul 1, cuba tak tertib. 12.45 pukul 1. 12.45 gedepuk pukul 1. Pukul 1 dah apa, duduk atas tu semua, pergi makan beradak apa semua.
Lepas tu dah azan. Bagus orang Kemboja kahwin. Orang Kemboja kahwin pukul 11.30 dah makan. Pukul 11 dah makan. Orang Kemboja lah, orang kampung saya, kampung dia tu. Isteri saya di kampung. Pukul 12.30 dah sunyi dah. Pukul 1 dah sunyi. Semua dah pergi ke masjid berjemaah dengan elok. Alhamdulillah. Jadi pukul 11 kata awal sangat makan kata. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tengok halawatul iman. Kemanisan iman. Kemanisan iman ni bila masa? Bila dia taat Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada selain daripada duanya. Soalan, apakah itu cinta Allah? Apa itu cinta Allah? Biasanya orang akan menceritakan, akan memberi takrifan cinta Allah itu maksudnya mentaati Allah. Kata Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam, dia kata itu adalah muqtada hubbillah. Itu adalah perkara-perkara yang datang selepas cinta kepada Allah. Taat kepada Allah, betul? Betul tak? Taat kepada Allah, tinggalkan perkara yang diharamkan, meninggalkan perkara yang diharamkan, buat perkara yang diwajibkan. Itu adalah kesannya. Jadi cinta kepada Allah ni maksudnya apa? Jadi para ulama kata cinta itu adalah perasaan. Perasaan di mana dia nak memenuhi segala apa yang orang yang dicintai itu nak. Itu perasaan cinta. Perasaan rasa nak penuhi segala benda yang orang tu nak kan. Seperti orang cinta dekat mawa dia, cinta pada isteri dia. Bila cinta pada, kan, do you know what the feel of love? Itu ya. Macam rasa cinta pertama, apa dia rasa cinta? Saya teringat-ingatkan. Betul tak? Lepas tu bila makan nasi, teringat, isteri aku suka lauk ni. Kan dia teringat anak. Contohnya anak kan. Kadang-kadang kalau kita pergi satu tempat, kita terjumpa satu mainan, kita akan teringat, anak aku suka mainan ni. Nampak tak? Itu cinta maksudnya. Lepas tu kalau makan macam ni, nampak budak-budak tak suka makan itu, anak aku pun tak suka makan ni. Maksudnya apa? Itu perasaan cinta. Dia nakkan, dia rasa apa yang orang tu rasa. Saya nak kaitkan dengan cinta pada Allah ni. Mula cinta manusia dulu, ya? Nak tulis susah ni. Cinta mana boleh tulis, cinta mana boleh tulis. Cinta tidak boleh ditulis dengan tulisan-tulisan, kata orang kan. Tapi kita kata cinta tu ialah perasaan nakkan apa yang orang yang dicintai itu nak dapatkan, apa yang orang dicintai itu nak. Itulah maksudnya. Betul. Kalau cinta kepada Allah, maksudnya kita nak apa yang Allah Ta'ala nak. Dia bukan semata-mata taat. Sebab banyak orang taat, hamba taat kepada tuannya. Orang pekerja bawahan, kita taat kepada Tuhan, tak sama. Sebab tu kalau kita terjemahkan taat saja kepada Allah, itu maksud cinta saja. Itu bukan takrifan cinta yang betul lah. Taat kepada Allah dengan rasa, memang rasa nak macam apa yang Allah Ta'ala nak, itu baru cinta. Sebab kalau kita, berapa kali kita ni taat kepada Allah dan perasaan cinta kepadanya, banyak kali terpaksa, betul tak? Tu kalau saya lah, tuan-tuan tak tahulah. Kadang-kadang terpaksa betul. Paksa solat, paksa untuk ini, paksa baca Quran, terpaksa. Sebab jiwa kita dia lemah. Maksudnya cinta kita kepada Allah Ta'ala itu bukan lagi pada tahap yang sepatutnya, yang patutnya perlu pada seorang mukmin, yang patutnya berjaya di akhirat kelak. Betul lagi untuk para sahabat radhiyallahu anhum, dia tak ada masalah. Dia dengar hadis berkenaan Abu Talha. Kalau kita baca Sahih Bukhari dan Muslim, kisah Abu Talha. Bila Abu Talha ni, dia dengar ayat je. Dia dengar saja ayat, kamu tidak akan mendapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tunfiqu mimma tuhibbun. Atau hatta tunfiqu ma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sebenar. Lan tanal albir. Al maksudnya kebaikan tersebut. Al maksudnya the kan, tersebut, hatta, sehinggalah kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Abu Talha dengar ayat ni terus dia, ambil ladangku semua ya Rasulullah. Ambil semua ladangku ya Rasulullah. Cepat dia surat Al-Istijabah. Sebab dia tahu kecintaan ni kepada Rasulullah SAW. Kisah seorang lelaki pakai cincin emas kan, tahu kan hadis tu?
Dia pakai cincin emas. Nabi kata mana boleh orang lelaki pakai cincin emas. Nabi campak cincin tu. Sekarang orang kata ambil lah balik cincin emas. Kamu boleh leburkan dan boleh gunakan untuk benda lain. Apa kata dia? Aku tak akan ambil lagi lah benda yang telah dicampak oleh Rasulullah SAW. Nampak? Hebat. Itu maksud cinta. Dia suka apa orang suka. Macam kita lah, kalau kita cinta orang tu kan, kalau orang ke anak kita nasi goreng, saya tak nak kacang hijau, contohnya lah. Budak-budak kan, nasi goreng tak nak kacang hijau tu, kita order kat kedai tu, nasi goreng tak nak kacang hijau. Tak nak kacang hijau dua kali saya ulang. Dia bawa kacang hijau juga. Punyalah kita marah, betul tak? Apalah, banyak kali saya cakap tak nak atau anak kita kena speedy, tak boleh makan kacang parang. Kita tak boleh makan kacang parang. Dia bawa juga kacang parang. Dia tengok, anak kita pun tengok je ada kacang parang. Dia tak boleh makan. Kita pun sedih tengok anak kita tak boleh makan. Sedangkan kan, dia tak boleh makan. Kita pun sedih. Perasaan sedih tu pun kita sakit hati kat orang. Masa kau makan kacang parang depan dia. Nampak tak? Ghirah ni. Kenapa dia kena Allah Rasul tak macam ni? Itu soalan dia. Lepas tu atas dasar inilah, bila orang buat benda yang haram, benda buat maksiat, itu datang perasaan benci. Kalau kita sayang kat Allah Ta'ala betul-betul, itu halawatul iman tadi, kemanisan iman. Dia rasa benci tu automatik. Dia bukan rasa buat-buat. Dia nampak benda syirik, syirik, dia benci dah syirik tadi. Kasih sayang Allah Ta'ala tadi, kemanisan tu dapat. Manisnya taat Allah, dan apa saja bertentangan dengan Allah Ta'ala dia rasa benci. Macam orang dapat makanan sedap, contohnya asam pedas ni lah paling sedap sini restoran ni, contohnya. Sekarang dia pergi kat Melaka, macam orang Melaka dia jumpa originalnya asam pedas, paling sedap. Yang lain-lain sebenarnya tak sedap lah. Tak, kurang. Tempat tu kurang lah, tak sama. Sebab bila dapat yang paling sedap sekali, yang lain tu dah. Kata Barak Syirah kata macam orang tengah makan, kenyang makan makanan yang sedap, bawa depan makanan yang tak sedap, dia akan buang macam tu saja. Itu juga orang telah mendapat kemanisan iman, kemanisan sunnah, kemanisan tauhid. Dia bawa padanya bid'ah, dia bawa padanya syirik, dia bawa benda-benda yang maksiat. Dia kata tak manis dah benda ni. Benda dia tak manis. Tapi sekali lagi saya katakan, benda tersebut adalah buah hasilnya, adalah hasil terhadap bila kita berusaha payah untuk taat kepada Allah dan Rasul, baru dapat dia punya benda tersebut. Adapun kita tak taat Allah, sebab apa tak solat ni? Tak rasa feel lah ustaz solat. Tak dapat feel. Tak dapat feel. Ustaz tak datang kuliah ustaz, tak ada feel. Saya pergi yoga, ada feeling. Contohnya. Contohnya. Sebab dia nak instant result, dia nak kemanisan yang segera. Dan kemanisan tu perlu dan Allah dan Rasulnya, dua-dua sekali taat Allah dan Rasulnya. Maksudnya taat Allah dan Rasulnya, taat sebenar-benarnya, dan perasaan cinta tu akan datang. Soalan ni kadang-kadang orang tanya, macam mana cinta tu akan dapat? Macam mana perasaan cinta tu dapat? Sebab cinta ni bukan benda yang terpaksa. Kita bukan kata aku cinta Allah, aku cinta Allah. Tak, satu benda yang mustahil. Cinta bukan benda yang boleh dipaksa-paksa. Macam mana datang perasaan cinta tersebut? Kita kiaskan juga dengan macam mana perasaan cinta kat mak kita. Kenapa kita perasaan cinta kat mak kita? Sebab mak kita yang bela kita, mak kita bagi makan, mak kita bagi minum, mak kita bagi kecil. Betul tak? Timbul perasaan cinta. Cinta kita kepada anak kita, kenapa? Sebab kita yang jaga dia, betul tak? Kita jaga dia, kita apa semua, kita yang melahirkannya, kita berusaha payah terhadapnya. Cinta kita kepada isteri itu kenapa? Kan dia telah memberi layanan yang baik kepada kita. Dialah tempat kita meluahkan perasaan, dialah tempat kita berkongsi masalah. Kalau tiga-tiga benda ni kita tengok balik, semuanya Allah Ta'ala dah buat bagi kita. Allah Ta'ala bagi kita makan, Allah Ta'ala bagi kita minum, Allah Ta'ala menghidupkan kita. Wa akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah Ta'ala keluarkan kamu daripada perut mak kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa, zero. Allah Ta'ala bagi kamu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, bagi kamu pendengaran, penglihatan dan akal jiwa. Semoga kamu semua berfikir, semoga kamu semua bersyukur kepada Allah Ta'ala. Takkan ini menimbulkan kasih sayang kepada Allah? Sebab tu datangnya sayang dan datangnya malu. Sebelum kita belajar pasal malu kan, al-haya, malu tu datang sebab apa?
dengan nazarul ala, dengan melihat pada nikmat Allah Ta'ala bagi, dengan kurangnya kita memenuhi apa yang Allah Ta'ala telah bagi tadi. Kita ni malu bila orang bagi kita something tapi kita tak mampu nak balas. Malu kita, betul tak? Atau orang telah melayan kita dengan baik, bila kita tak mampu nak balas balik benda yang dan layanan dia dengan baik tadi, kita akan rasa malu. Macam tu juga cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Datang cinta ni sebab bila kita sedar bahawa apa yang Allah Ta'ala dah bagi kat kita, Allah Ta'ala telah selamatkan kita. Allah Ta'ala sebut kata, wa kuntum ala syafa hufrati minan nar fa anqadhakum minha. Allah Ta'ala, kamu dulu orang Madinah, orang Muhajirin dan Ansar, kamu dulu berada di bucu-bucu kebinasaan, fa anqadhakum minha, telah selamatkan kamu. Tak timbul perasaan cinta macam tu, dah selamatkan kita. Orang dah selamatkan kita, sekali orang bagi bantuan, punyalah kita sayang orang tu, betul tak? Kita ingat kita sampai tahun dulu, 22 tahun dulu pun kita ingat, oh baik orang ni. Dulu masa aku nak minta loan tu susah dapat, dia tolong aku dapat loan. Aku nak masukkan anak aku marah sekolah asrama MRSM, ni abang saya, kakak saya tu. Yang masa sekarang dia ingat nama orang tu yang tolong masuk MRSM. Sebab dengan dia masuk sekolah tu, akhirnya dia berjaya, kena kerja bagus apa semua. Kau taklah kena bantuan orang ni, aku tak berada kat sini sekarang. Itu juga kau tak kena bantuan Allah Ta'ala, bagi kita segala bantuan, selamatkan kita, segala taufik dan hidayahnya, segala irsyadnya, panduannya, tak ada pada kita dalam macam apa yang kita sekarang. Siapa bagi taufik duduk dalam kuliah ni? Siapa yang selamatkan kita daripada dulu kita tak apa-apa kan, betul tak? Ini semua adalah kasih sayang. Lepas tu pun datang kasih sayang. Bila datang kasih sayang, nak pula lepas tu kita nak memenuhi apa yang tuntutan orang yang kita sayangi, betul tak? Sebab tu kata pepatah Arab, ta'sil ilaha wa anta taz'um hubbah wa hadha fil qiyas syani'u. Kamu berderhaka kepada orang yang kamu cintai dan sedangkan kamu mendakwa kamu cintanya. Ini pada kias akal, satu kias yang sangat buruk. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang yang mencintai pada seseorang, dia akan taat kepada orang yang dicintainya. Sebab itulah bila orang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka turun ayat ujian, turun ayat ujian, panggil ayatul imtihan, dia panggil ayatul imtihan, ayat ujian. Apa ayat tu? Ayat yang kita biasa dengar tu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat yang kita biasa dengar dalam surah Ali Imran tu, iaitu ayat ketika orang semua mengaku bahawa mereka semua cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Ta'ala turunkan satu ayat sebagai ujian. Ujian ukuran kita ni bagaimana sayangnya kita kepada Allah dan Rasulnya, itu in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutlah aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala akan cinta kamu dan akan ampunkan dosa-dosa kamu. Ini nombor satu, cinta Allah dan Rasulnya. Dan bila cinta Allah dan Rasulnya, kita akan cinta apa yang Allah Ta'ala cinta, dan kita akan benci apa yang Allah Ta'ala benci. Dekat sini dapat pula satu lagi prinsip akidah dalam Islam yang dipanggil al-wala dan al-bara, iaitu kita mencintai apa yang Allah Ta'ala cintai dan berlepas diri dan kita sayangnya, bantunya. Wala, kata wala tu maksudnya bantu, sayang, cinta, wali. Dan kita berlepas diri daripada maksiat, berlepas diri daripada syirik, berlepas diri daripada bid'ah, berlepas diri daripada segala bentuk perkara yang Allah Ta'ala benci. Sebab tu siapa yang ada benda ni, siapa yang ada gini, benci kerana Allah dan cinta kerana Allah, maka kata Ibn Abbas dalam hadis yang sahih, kata qala Rasulullah Nabi sallallahu bersabda, dia berkata apa? Wa man a'ta lillah wa mana'a lillah wa hubbu fillah wa abghada lillah faqad istakmala al-iman. Kata Ibn Abbas atau Ibn Mas'ud, kata siapa yang kata Nabi SAW, siapa yang memberi kerana Allah, menahan diri kerana Allah, cinta kerana Allah, marah kerana Allah, faqad istakmala al-iman, maka dia telah menyempurnakan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain pula Nabi SAW bersabda, awthaqul ural iman, sebesar-besar ikatan iman, iaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Tuan-tuan rahimakumullah, sebagian ulama membahagikan cinta kerana Allah itu ada dua bahagian. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Fathul Bari. Fathul Bari Ibn Hajar kan. Ibn Rajab pun ada kitab Fathul Bari juga. Sebenarnya Ibn Rajab buat dulu, Ibn Rajab tak sempat habis. Kemudian Ibn Hajar buat yang sama juga. Ibn Rajab tak sempat habis. Kata para ulama, antaranya ulama hadis kata, kalaulah Ibn Rajab sempurnakan Fathul Barinya,
maka kita tak berhajat kepada Fathul Bari Ibn Hajar. Kata sebagiannya, betul lah. Sebab Ibn Rajab punya Fathul Bari sangat komplit, sangat mantap dan sangat hebat, tapi tak sempat habis. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Fathul Bari, dia membahagikan cinta itu kepada Allah tu berdua bahagian. Satu cinta yang fardu ataupun wajib, satu cinta yang mustahabbah, cinta yang sunat. Jadi dia kata cinta yang fardu tu ialah cinta yang menyebabkan kita melakukan perkara yang fardu lah, membuat apa yang Allah Ta'ala suruh, yang difardukan, dan meninggalkan apa yang diharamkan. Ini cinta yang wajib. Maksudnya ini benda yang wajib kena buat. Cinta level ni cinta yang wajib. Adapun cinta yang mustahabbah, cinta yang sunat, ma'ruf, kita kata cinta yang menghasilkan kepada kita melakukan perkara-perkara yang sunat lah, perkara-perkara yang sunat. Itu pembahagian yang dilakukan oleh siapa? Ibn Rajab Al-Hambali. Adapun Ibn Qayyim, dia membahagikan cinta kepada Allah ni ada 4 bahagian. Cinta yang pertama, dia kata cinta Allah semata-mata, tapi tidak mencintai apa yang dicintai Allah. Ibn Qayyim bahagikan 4. Bahagian yang pertama, kata Ibn Qayyim, dia cinta Allah tapi tak cinta apa yang dicintai Allah. Yang ini tak manfaat. Ini cinta orang musyrikin. Orang musyrikin cinta tak Allah? Cinta. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Dan di antara manusia itu ada menjadikan bagi mereka, telah menjadikan bagi mereka ini berhala-berhala ataupun sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka mencintai sekutu-sekutu tadi macam mereka cinta Allah. Maksudnya orang cinta Allah tak? Cuba faham ayat tu betul. Di antara manusia-manusia ni ada yang mengambil sekutu-sekutu bagi Allah, partner-partner bagi Allah. Mereka ini mencintai berhala-berhala tadi macam mereka cinta Allah. Maksudnya dia cinta Allah tak? Dia cinta Allah tapi tak manfaat lah cinta Allah tadi. Tak manfaat. Sama macam kita kata sembah Allah. Sembah Allah, ya syed dia sembah Allah, tapi sembah juga yang lain. Manfaat tak? Tak manfaat, syirik. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Nah, orang yang beriman itu lebih-lebih cinta lagi mereka lagi kepada Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala sambung ayat tu bawah tu. Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihumul asbab. Akhirnya nanti orang yang dicintai lebih daripada Allah Ta'ala tu akan berlepas diri. Kami berlepas diri daripada kamu. Macam Kristian mencintai Nabi Isa alaihissalam. Cinta tak? Cinta alaihissalam. Cinta, sangat cinta. Kita cinta tak alaihissalam? Cinta juga Nabi Isa alaihissalam. Kita cinta Allah tak? Cinta Allah. Tapi cinta kita kepada Nabi Isa tak macam cinta kita kepada Allah. Tak boleh sama. Tak boleh. Sebab tu Allah Ta'ala, Nabi Isa sendiri declare. Nabi Isa sendiri declare di dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah. Wa qala Allah, idh qala Allah ya Isa ibn Maryam. Berkatalah Allah kepada Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, adakah engkau telah berkata kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahain, jadikan aku dan ibuku sebagai sembahan min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala. Nampak tak? Nabi Isa tak ajak pun orang. Allah Ta'ala saja nak kata kat Nabi Isa, kau ke yang kata kat pengikut kamu suruh sembah aku dengan ibuku? Kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Bukan hak aku nak berkata benda-benda yang bukan yang layak untuk aku katakan. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku cakap ni ya Allah, pasti engkau akan tahu. Innaka ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa dalam jiwaku, aku tak tahu apa yang jiwa kamu ni. Maksudnya Allah Ta'ala tahu kat kita, kita tak tahu pasal Allah Ta'ala. Innaka anta allamul ghuyub. Ma qultu lahum, aku tak kata kepada mereka illa ma amartani bih, melainkan apa yang aku telah disuruh. An'ibudullah, sembahlah Allah. Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kamu.
Wa kuntu alaihim syahidan, dan aku menjadi saksi ke atas kamu bila aku bersama dengan mereka. Maksudnya apa yang mereka buat ketika aku hidup, aku jadi saksi. Falamma tawaffaitani, bila kamu mati, fa kunta anta raqib alaihim, aku tak tahu, engkau yang menjaganya ya Allah. Engkau yang raqib ke atas mereka. Raqib kan? Raqib tu apa? Dia tengah makan raqib kan? Nak dekat raqib atid tu. Tu orang Melayu tidak faham tu Raqib atid. Ni raqib maksudnya yang menjaga, muraqib. Ni raqib alaihim, engkau lah yang raqib ke atas mereka. Engkau lah yang merhati perbuatan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Saya nak bawa kat sini dalam berkenaan dengan orang musyrikin tadi lah. Dia mencintai Allah dan dia cintai Isa. Sedangkan akhirat nanti Nabi Isa kata, memang kau tak cinta aku sebenarnya. Tak betul, aku berlepas diri daripada apa yang kamu lakukan. Itu cinta yang pertama, cinta Allah tapi tak cinta apa yang dicintai Allah. Sebab tu tak boleh bagi seorang mukmin, mustahil bagi seorang mukmin yang kata dia cinta Allah dengan sebenar-benar cinta tapi dia tak cinta apa yang Allah Ta'ala suka. Mustahil bagi kita kan, kita ada ibu kita cinta perkara tersebut, kita benci ataupun kadang-kadang kita tak suka tapi depan dia kita tak tunjukkan, betul tak? Mak kita suka makan jering, kita tak suka, tapi tak ada depan dia, aku tak suka makan jering ni. Mana ada? Kita akan cakap perlahan, ataupun tak cakap langsung, kita diam je. Kita makan juga walaupun tak suka kadang-kadang. Sebab kecintaan kita tak nak mengguris hatinya. Tapi itu manusia. Walillahi mathalul a'la, dan Allah Ta'ala tu lebih tinggi dan lebih layak untuk kita muliakan. Cinta yang kedua, mahabbatu ma yuhibbuhullah. Ini cinta Allah bersama dengan cinta apa yang dicintai Allah. Yang ni bermanfaat, ni orang mukmin. Mana cinta Allah dan cinta apa yang dicintai Allah. Termasuklah cinta dalamnya cinta anbiya, cinta para nabi, cinta orang saleh, cinta orang yang baik, cinta ahlul khair, cintakan kebaikan. Mustahil orang kata aku cinta Allah dan cintai Allah, bila bawa padanya sunnah, tiba-tiba dia kata ampalah korang ni sikit-sikit sunnah, sikit-sikit sunnah. Bila kita bawa padanya dalil hadis Nabi, dia kata ni puak-puak ni sikit dalil, sikit-sikit dalil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada puak macam ni. Kita nak sebutkan namanya, la usammihi, la urid usammi, dalam majlis macam ni. Kita bukan majlis nak mengumpat orang, tapi ada ustaz-ustaz yang pakai kopiah macam saya ni, pakai serban dan jubah. Bila berceramah depan orang, bila kita tanya ustaz apa dalilnya, ni puak-puak ni sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Mana kecintaan kamu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maksud kita bahaya golongan ni. Kata para ulama kata golongan macam ni, orang yang menolak hadis ni, biasanya orang ustaz yang banyak tolak, orang awam biasa tak tolak. Orang awam tak tahu kan, betul tak? Ustaz tak tahu, ustaz saya ikut je lah apa yang buat. Betul tak? Ustaz tu kata ya je lah. Macam masjid saya, ustaz A kata itu, dia ikut. Ustaz B kata lain, dia ikut pula ustaz tu. Ustaz A datang balik, dia ikut A balik. Macam tu lah, dia ikut. Itu orang awam. Kita nak buat macam mana? Tapi orang yang bertitle ustaz ni, bila dia bawakan pada dalil hujah, dia menolak buta-buta hadis tersebut. Menolak buta-buta. Bila kita bawakan hadis jariyah, kata aina Allah, di mana Allah? Kan Nabi tes jariyah tu, hamba perempuan tu, di manakah Allah? Hamba perempuan tu kata Allah Ta'ala fis sama', Allah Ta'ala di atas langit. Kalau dia kata i'tiqha, lepaskan dia, sungguh ni orang perempuan yang beriman. Dibawakan hadis kepada ustaz, ustaz kata hadis ni tak ada. Hadis ni tak ada dalam Sahih Muslim. Tak ada hadis ni. Tak ada hadis, terus reject macam tu je hadis ni. Dan banyak lagi kisah-kisah macam ni. Bila kita bawa hadis, kata tak ada, hadis tak ada, hadis tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, dan macam-macam lagi hadis dalam ada masalah ni. Jadi kita kata ini masalah orang yang cinta kepada Allah tapi tak cinta apa yang dicintai Allah. Antara Allah Ta'ala cinta ialah cintakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara yang cintai Allah ialah cintakan hadis Nabi, cintakan majlis ilmu. Betul tak kan kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, kun aliman, jadi orang alim atau muta'alliman, ataupun orang yang mencari ilmu, atau muhib atau mustami'an, atau orang mendengar, atau muhibban atau musta'i. Last sekali kena cinta. Tak ada cinta, fatahlik, maka kamu akan binasa. Ada yang kata itu Sayyidina Ali, ada kata itu mauquf ala Sayyidina Ali, ada yang kata ada hadis Nabi, tapi yang kata hadis Nabi, sebagian kata hadis tu dhaif. Jadi kita kata mauquf pada sahabat tu lebih sahih. Berhenti pada sahabat, kata-kata sahabat tu lebih kuat. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Jadi itu yang kedua, cinta Allah. Jadi kena cinta apa yang Allah Ta'ala cinta, apa hadis Nabi kita kena cinta, walaupun tak ikut. Satu lagi kita masukkan, kita kena cinta walaupun kita tak ikut, walaupun kita tak mampu nak ikut. Ini seperti kata Anas bin Malik kan, aku cinta Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali walaupun aku tak macam Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Kata Anas bin Malik, aku cinta mereka walaupun aku tak mampu nak jadi macam mereka. Aku cinta sunnah walaupun aku tak mampu nak buat semua sunnah. Ini kita kena sikap macam ni, kita kena ada. Daripada kita tak mampu, kemudian kita pelecehan pula, melecehkan pula benda tersebut. Jangan. Tak mampu nak buat, kita tak mampu nak ikut sunnah tersebut, jangan kita pelekehkan pula. Ini berlaku juga. Dia tak mampu nak buat, dia pelekehkan pula. Dia tak nak buat, dan dia pelekehkan. Ini termasuk dalam pelekehkan agama yang lebih kufur daripada tak ikut langsung sunnah, lebih teruk. Yang ketiga, mahabbatu lillah wa fillah. Yang ketiga ni hebat juga. Cinta kerana Allah dan di dalam ketaatan kepada Allah. Ini lagi hebat lah. Maksudnya dia bukan sekadar cinta apa yang Allah Ta'ala cinta tadi, dia buat sekali. Dalam buat tu rasa cinta pula tu. Ini saya kata yang level tinggi tadi. Dia solat tu dalam keadaan rasa cinta, syok dia solat. Macam orang tengah bercinta. SMS, betul tak? Macam orang tengah bercinta, SMS, handphone tengah makan pun tengok handphone bawah ni. Dia ajak pergi makan, jom Mat, pergi makan. Tengah makan, sembang. Orang semua sembang, dia tangan ni bawah meja. Tak atas, dia segan orang kena ejek dia. Dia pun jom SMS kawan dia. 3 pagi dapat SMS, buat apa tu pun, abang bangun main tahajud. Cik dia masa mula-mula lah, masa mula-mula kahwin, bangun main tahajud bang. Dapat SMS, abang dia tengah belajar lagi kat universiti, bangun tahajud bang. Syok. Tengok SMS pun dah best dah, betul tak? Kalau kita sayangkan anak kita, kalau kita berantau jauh kan, kita buka balik, kita galeri, dia tengok, oh bukan anak aku, syok, senyum dia tengok. Itu cinta dah tu. Cinta dah tu. Itu juga bila baca Quran seronok, best kata tu, best, syok. Cerita apa dalam Quran, syok kata. Tapi kita belum sampai tahap tu, kata kita belum lagi sampai tahap tu lah. Jadi ini tahap yang kedua tinggi. Yang tadi tu cinta apa Allah Ta'ala cinta. Yang kedua ni hubbu lillah wa fillah, kerana Allah dan dalam ketaatan kepada Allah tu. Yang ketiga. Yang keempat, ini lebih teruk lah, ini cinta bersama Allah, cinta yang lain. Ini syirik lah. Cinta bersama Allah, cinta selainnya. Kita cinta Allah bersama, kita cinta Allah tu, kita cinta sekali dengan bersama yang lain. Apa beza yang pertama tadi? Yang pertama tadi dia cinta Allah, tapi dia tak cinta apa Allah Ta'ala cinta, tak manfaat juga. Cinta Allah tapi tak patuh perintah Allah. Yang keempat ni cinta orang musyrikin lah. Cinta bersama Allah, cinta yang lain. Maksudnya cinta makhluk tu macam cinta Allah. Itu bahaya tu. Apakah kita kata simat ataupun lambang cintaan kepada makhluk macam cinta kepada Allah? Tak lain tak bukan, iaitu mendepankan makhluk tadi daripada kata-kata Allah dan Rasulnya. Itu maksudnya lah. Maksudnya ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Maksudnya kita cinta makhluk tu lebih daripada Allah lah. Sebab tu kata para ulama, kamu ni kalau tak cinta Allah, kamu akan cinta syaitan ataupun cinta hawa nafsu kamu. Dia tak ada konsep kamu tak cinta Allah dan kamu tak ada cinta apa-apa. Zero love. Tak ada, mana ada. Kita ada sentiasa. Sebab manusia ini digerakkan dengan kecintaan dan benci. Cinta dan benci manusia ini gerak. Saya sebut banyak kali dalam kuliah saya, kata Ibn Qayyim, manusia ini digerakkan, pergerakannya semua cinta dan benci. Contohnya, saya sebutlah datang kuliah sebab apa? Sebab saya cinta, suka pada kuliah tu. Asal kamu tak nak pergi dekat tempat tu, tak sukalah tempat tu jam, sebab benci kan. Kalau tak nak pergi petang-petang, pergi Mid Valley pukul 6.30 petang, oh jam, kata malas lah Mid Valley 6.30 petang, jam lah, tak suka jam, nampak? Sebab apa kamu pergi sampai ke Kemaman sana nak makan sata? Sebab kecintaan saya pada sata Terengganu Kemaman, sedap. Sanggup jalan kaki 300 km sewa hotel sebab nak makan sata dekat sana Kemaman tu. Sebab apa kamu sanggup membelanjakan ratusan ringgit untuk sekolahkan anak dekat sekolah, dekat tadika yang hafal RM500 sebulan?
Macam universiti punya fees Universiti Mediu pun 500 sebulan dia punya yuran dia. Ni anak tadika 5 tahun belajar huhe tu 500 sebulan. Tapi kita kata kecintaan kita kepada ilmu untuk anak kita, nak bagi anak kita pandai. Nampak manusia ni digerakkan cinta dan benci. Oleh sebab itu, hendaklah cinta dan benci itu daripada rugi macam tu saja, pergi macam tu saja, baik cinta dan benci itu di atas dasar kepada cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Yang kedua, habis bab cinta kepada Allah Ta'ala ni. Yang kedua ialah tidak mencintai seseorang melainkan cinta illa lillah. Tidak mencintai seseorang melainkan cinta itu kerana Allah. Maksudnya cinta orang sebab dia orang mukmin. Saya cinta sebahagian orang dalam kuliah ni, sebahagian semua yang datang kuliah ni kerana kehadiran dia kepada ilmu, sukanya kepada ilmu. Walaupun mungkin tak pernah kenal pun, tapi tengok muka, oh ni datang kuliah saya, alhamdulillah, masya-Allah, saya apa khabar apa semua. Cintaan tu tengah melekat. Sebab apa? Kerana cintanya kepada sunnah. Macam kita tengok orang tak pernah kenal pun, tapi tengok dia ada janggutnya, jaga sunnahnya, jaga amalan, daripada jauh lagi, masya-Allah, dah suka dah. Masya-Allah. Orang tak kenal nama pun. Datang jumpa orang tempat dekat kedai, tepi kedai, nampak dia tengah pegang kitab tauhid baca. Tengok dari jauh, masya-Allah, masya-Allah. Orang kita tanya, macam kitab tauhid, saya suka kitab ni. Dia kata saya suka kitab ni, dia terus kata masya-Allah, saya suka awak. Ini pernah berlaku lah. Kita jumpa satu Pak Arab ni, dia sembang-sembang kata, saya sebut nama satu dua ulama. Oh, masya-Allah. Kita kat airport ni, teknik untuk bagi orang dekat airport suka kat kita lah. Airport Arab kan. Airport Arab muka dia kan garang apa semua. Tengok nama dia ada Al-Ghamidi contohnya. Oh, Al-Ghamidi, kau ni yang keturunan yang Imam Mekah tu. Al-Ghamidi, kau ada beradik ke? Kita kan bapak tak tahu lah, kau ada beradik ke? Apa dengan Syekh Al-Ghamidi, Said Al-Ghamidi Imam tu, masya-Allah, dia pun masya-Allah, masya-Allah, dia pun suka kita terus. Nampak tak? Kita ada satu benda common yang kita suka, menyebabkan kita pun suka antara satu sama lain. Allah Ta'ala telah menjadikan antara kita ni satu benda yang common yang kita suka, iaitu kita cinta Allah dan Rasul-Nya. Bila siapa yang cinta Allah dan Rasul-Nya, maka kita pun cinta dia. Itu kita kena jaga tu. Bila kita cinta Allah dan Rasul-Nya, maka segala bentuk cinta yang berkaitan dengan dunia tu kita nombor 2. Contohnya, saya sayang saudara saya seorang Muslim, tapi satu hari saya tak ada duit. Katalah saya bagi contoh Abang Rushdi lah, saya tak ada duit. Abang Rushdi ada duit, bang pinjam 2,000. Sekali baca kata saya tak ada lah. Kalau saya cinta dengan Allah, saya kata okey tak apalah, saya cari orang lain. Tapi kalau saya bukan cinta dengan Allah, apalah kereta besar, rumah besar, 2,000 pun tak boleh bagi, jangan baru balik London cuti. Ini ke cinta, ini ke ni orang Islam? Nampak tak? Itu bukan cinta kerana Allah. Maksudnya itu dia dah meletakkan cinta dunia dia tu lebih dari cinta pada yang kata tak apalah, yang penting dia Muslim, dia ahli sunnah, itu nombor 1. Ini benda ni, tu kata Syekh Muhammad Al-Iman kata, aku nasihatkan. Ni dia nasihat anak murid dia. Kamu ni kalau kamu semua dah berkawan kerana datang kuliah sunnah, kau boleh tak masuk bisnes sama-sama lah kata. Tak usah bisnes sama-sama lah kata. Tak usah melibatkan duit sama-sama. Kalau tidak nanti duit ni fitnah lah kata. Duit ni fitnah. Dah aku melihat, dia kata Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam, dia ada markas hadis dekat Yaman. Dah aku terlihat anak-anak muridku, sebagian anak muridku, dia berdua sama kawan baik masa belajar sunnah, sama-sama belajar, kira bisnes sama-sama, ada melibatkan duit habis. Dua-dua hajar antara satu sama lain. Tak. Mana kata macam mana cinta kerana Allah tu? Ni kalau cinta kerana Allah setakat biasalah, terkutuk, terapa, kan kita bergurau manusia. Kadang-kadang nak melawak tapi terkeluar ayat lain, terkutuk contohnya. Janganlah kerana kesilapan dia sekali tu kita kata, oh dia ni bukan, dia ni tak gunanya ahli sunnah. Ahli sunnah apa macam ni? Ini bukan. Kita pernah tengok macam Abu Bakar dengan Umar pernah bergaduh kan? Saya banyak kali sebut dalam kuliah saya. Pernah sekali Abu Bakar ni, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang nombor 2 yang jadi lepas Allah, orang yang nombor 2 selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selepas kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bergaduh dengan Umar sehingga mengeluarkan kata-kata yang Umar kecil hati. Hadis dalam Sahih Bukhari. Kalau Umar kecil hati, sampai Umar bengang lah, merajuk Umar sampai dia balik ke rumah. Abu Bakar ikut dia sampai ke rumah.
Bila dekat rumah, dia slam the door on his face. Orang putih kata, kena bang, boom macam tu. Abu Bakar pagi-pagi tak layan, Umar tak layan, mengajuk. Abu Bakar jumpa siapa? Jumpa Rasulullah lah, siapa lagi kasih dia. Ya Rasulullah kata, aku dah buat benda yang silap kepada Umar Al-Khattab, apa semua. Jawab Nabi senang je, ghafarallahu Abu Bakar, Allah Ta'ala telah mengampunkan Abu Bakar Siddiq. Hebat Abu Bakar Siddiq. Belum lagi Umar minta maaf pun, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala ampunkan Abu Bakar Siddiq. Umar daripada buat macam tu, dia rasa bersalah. Dia rasa bersalah, dia pun cari, pergi rumah Abu Bakar. Abu Bakar tak ada kat rumah. Umar pun tahu, kalau tak ada kat rumah, kat mana lagi? Nak mengadu nasib, mengadu masalah, mesti jumpa Rasulullah. Sampai-sampai kat Rasulullah dia, dan setengah riwayat, Nabi berpaling. Umar atas sini, dia paling sebelah sini. Umar atas sini, Nabi paling sebelah sini. Kata, ya Rasulullah, apakah kebinasaan yang paling besar berlaku kepada aku, melainkan Rasulullah telah berpaling daripada aku. Oh, hebat sahabat Nabi. Dia kata, apa kebinasaan paling besar pada aku, melainkan apa? Bila Rasulullah berpaling daripada aku, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar pun bila dah berlaku benda tu, Abu Bakar kesian dekat Umar. Kata, ya Rasulullah, melutut. Abu Bakar melutut depan Umar, depan Rasulullah. Maafkanlah dia Rasulullah, salah aku Rasulullah, salah aku Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, sungguhnya tak layak untuk kamu buat kepada Abu Bakar apa yang telah kamu lakukan. Ketika aku dituduh orang yang berdusta, Abu Bakar telah membenarkan aku. Ketika orang semua menghalau aku, menghajar aku, hajar maksudnya memboikot aku di Mekah dulu, Abu Bakar lah yang telah memberikan segala hartanya untuk aku. Maka tak layak untuk kamu buat itu. Maka jangan, ittaqillah fi Abu Bakar, takwalah kamu pada Abu Bakar. Maksudnya jangan buat Abu Bakar macam ni. Saya nak bawa kisah ni yang betapa kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, saudara kita kerana Allah tu tidak menyebabkan benda-benda isu-isu apa personal ni kita potong hubungan silaturahim ni. Ada satu benda yang jaga. Ada pun kalau isu manhaj, isu akidah, isu yang ni, dia buat maksiat contohnya, dia buat benda-benda yang merosakkan manhaj ahli sunnah atau melari daripada akidah ahli sunnah, maka yang ni kita ada kaedah dalam kita memboikot dia. Bukan kita boikotkan 100%. Contohnya kita kenal saudara kita seorang mukmin, tapi dia telah melakukan satu maksiat yang besar, maka cara kita memboikotnya ada cara, ada kaedahnya. Dan ulama kata memboikot ahli bid'ah, memboikot ahli maksiat ni, dia seperti ubat sebenarnya, seperti satu ubat. Kalau kita boikot, tak memberi kesan kepada, tak memberi kebaikan, bahkan menambahkan keburukan, baik tak payah, lebih baik tak payah boikot. Katakanlah kita kenal satu kawan, kita ada satu grup lah contohnya. Grup tu dalam 10 orang, satu ni telah melakukan maksiat apa semua, maka perlu tak kita memboikotnya ataupun terus kekal bersama dan menasihati dia macam biasa? Kat sini para ulama kata kalau memboikot itu memberi kesan kepada dia, maka boikotlah lebih baik. Tapi kalau tidak memboikotnya, maksudnya kalau boikot tadi menyebabkan dia lebih kufur, menambahkan lagi kekufuran dia, menyebabkan dia pergi cari kawan lain yang geng mana lagi sesat, entah apa mana tak, maka lebih baik kita mendekatinya dengan kaedah-kaedah lah, dengan kaedah-kaedah, supaya jangan kita pula jadi rosak pula nanti. Kita boleh join ni, kita nak nasihat dia, kita pula jadi sama dengan dia. Itu isu yang lain, tu kaedah. Jadi kita kata ini la yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tak mencintainya kerana Allah. Ustaz, saya dulu kahwin dengan isteri saya sebab dia cantik, Ustaz. Jadi adakah perkahwinan saya dulu bukan kerana Allah? Soalan. Soalan kan. Masa kahwin tu cantik, comel, tu saya suka. Jawapan dia ialah, kamu kahwin tadi kerana tak nak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, itu dah tanda kamu cinta kepada Allah, walaupun kamu tak sedar sebenarnya. Tapi sekiranya bila kamu berkahwin tu dengan niat yang, masa kahwin tu dengan niat ada tadi, lebihlah pahala tu lebih banyak. Betul kata Syekh Sulaiman Najib, dia kata contohnya, saya berkahwin kerana dengan isteri saya sebab saya nak menjaga diri saya daripada maksiat, dapat satu pahala. Contoh satu pahala, satu bahagian pahala. Saya berkahwin sebab saya nak jaga diri saya maksiat dan jaga diri pasangan saya daripada maksiat, dapat dua. Saya niat kahwin dengan dia sebab saya nak mendidik dia, dapat tiga. Saya niat kahwin dengan dia supaya saya nak dapatkan zuriat yang halal, zuriat yang baik, dan untuk jadi pejuang Islam, empat.
Saya nak kahwin dengan dia sebab saya nanti lahir anak. Saya nak jadikan anak saya semua tahfiz Quran dan mengajar hafiz Quran. 5 macam tu lah. Dengan sebab tu dia kata niat tu yang menjadikan dia besar ataupun macam tu juga kita sahabat dengan dia. Jangan kita jadi sahabat sebab nifak punya sahabat tu. Setengah orang bersahabat dengan seorang nifakan, secara munafik. Maksudnya sebab dia beri manfaat dekat aku kawan baik dengan dia. Ini sahabat yang nifak. Ini bukan iman. Ini bukan kerana iman. Dengan orang kafir boleh macam tu. Dengan orang bukan Islam boleh atas dasar manfaat duniawi saja, maslahah saja. Kita berkawan dengan orang kafir atas dasar maslahah. Kita bukan ada dasar cinta kerana bukan dasar cinta. Faham ya? Kita cinta orang mukmin kerana dasar maslahah. Kerana dasar iman, cinta. Adapun cinta pada bukan Islam, bukan, kita berkawan dengan bukan Islam atas dasar maslahah. Maksud maslahah tu apa? Contohnya di jiran kita. Kita berkawan kan, kalau tak kawan kan susah bergaduh nanti apa, nak buat apa-apa urusan, nak kahwin, nak buat kemah depan rumah dia. Saya nak tinggalkan rumah, nak musafir. Siapa nak tengok kat rumah aku? Kanan India, kiri India, depan India, belakang India, Hindu. Dekat tempat saya tu, segambut tu, banyak Hindu. Depan Hindu, kanan Hindu, kiri Hindu, belakang Hindu, depan kanan pun Hindu, belakang kiri pun Hindu. Jadi apa macam mana? Ini kat sini kita nak kawan atas dasar maslahah, bukan atas dasar cinta. Adapun kita boleh beriman, cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Dan yang terakhir sekali, last sekali, iaitu dan membenci untuk dicampakkan balik kepada kekufuran. Iaitu orang yang telah sempurna iman dan tadi kepada Allah Rasulnya, mesti dia benci kepada benda yang kufur. Saya sebut tadi kan, kalau dia suka pada sunnah, dia akan benci kepada bid'ah. Kalau suka kepada tauhid, dia akan benci kepada syirik. Kalau suka kepada taat kepada Allah, dia akan benci kepada maksiat. Sebab tu setengah orang bila sampai satu tahap macam guru-guru kita, orang-orang saleh tu, dia nampak maksiat tu macam nampak Masa tengah kuliah tu, tiba ada satu perempuan datang tercelah tu, kuliah tu kat Mekah ni. Oh, dia kata, Masya Allah, keluar kan. Macam kata, macam over lah syekh aku ni. Tapi macam tu perangai dia. Nampak celah laku, perempuan tu jalan di celah-celah pula. Kan dekat Mekah kan sibuk. Jadi kami kuliah tu ramai, tengah duduk menghadapan dengan syekh. Nah, tu perempuan ni mungkin dia tak perasan agak je. Dia jalan celah-celah celah orang lelaki tu. Syekh kata, terus keluar. Jangan kamu jalan di celah maksiat. Percampuran lelaki perempuan yang dibenarkan. Jadi kat sini dia, saya pernah ada jumpa satu guru, saya tak nak sebut nama dia. Kalau lift tu perempuan naik, dia takkan naik lift tu. Saya kata dia, Syekh macam ni bila kita nak naik Syekh? Ittaqillah mastata', bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Maksud kalau mampu tunggu lama, lagi lama tunggu lah. Punyalah subhanallah. Syekh kata, tak sampai aku tahap macam tu. Kita kan selamba je kan, redah je. Sebab kita, perasaan kita dah terbiasa macam tu. Ada pun dia lift tu kalau perempuan masuk, tak nak masuk. Sebab Nabi kata, la yakhluwanna rajul ma'imrah, tak boleh seorang lelaki perempuan dalam satu tempat seorangan. Kalau dua-dua lift, dua orang ni. Saya bukan rasa jadi macam ni tuan-tuan tapi ini, bila dah rasa tu, tuan-tuan sini akan buat. Saya tak paksa buat. Bila tuan-tuan dah rasa sedikit kemanisan taat kepada Allah dan ikut sunnahnya, tak payah suruh pun akan buat benda ni. Wallahu ta'ala alam bissawab. Allah ta'ala bissawab. Oh, ada soalan tak? Syekh ada satu poin yang dia bawa di sini. Dia kata, bagaimanakah hadis ini bermanfaat bagi orang yang tinggal dekat negara kafir, dia kata. Maksudnya hadis dia kata, kalau orang yang memahami hadis ini, dia akan tinggalkan negara kafir yang dia tinggal. Dia akan tinggalkan negara tu. Sebab takkan nak duduk bersama dengan di negara yang ahli maksiat, orang yang kufur kepada Allah SWT. Melainkan tujuan untuk berdakwah, melainkan untuk mempelajari ilmu benda yang tak ada ilmu yang lain, melainkan dia boleh melaksanakan agama Islam. Itu syarat-syarat duduk pada negara kafir. Syarat negara kafir itu syarat-syarat ni. Wallahu a'lam bissawab. Soalan ke? Macam di jiran banyak non-Muslim. Non-Muslim, yes. Kita macam kena jumpa dakwah kan, ataupun macam mana kita cuba dakwah. Kalau tak boleh dakwah dengan mulut, dakwah dengan hal lah, dengan sikap yang baik lah.
Kalau yang terbaiknya boleh dakwah dengan mulut lah kan. Tapi tak semua yang mana kita mampu. Sama kawasan India Ha? Dengan Kita cuba dakwah secara baik dengan akhlak yang baik. Bila kita ada makanan yang sedap, kita bagi kat jiran. Bila kita ada buah, kita bagi kat dia. Kita ada coklat, bagi kat dia. Kalau orang datang balik Belgium, dia tak tengok halal ke tak halal coklat tu, dia bagi saya satu beg besar ni. Tengok Allah ada lika dalam coklat tu, kita bagilah kat jiran-jiran kita yang kafir, yang letak dia lah kita, tak ada masalah. Atau benda-benda yang kita tak boleh makan contohnya kan, ada toke-toke Cina bukan Muslim, dia bawa kita hamper, bagi benda pelik makanan ni, tak berani nak makan, kita pun bagi pada jiran-jiran kita yang bukan Islam, tolong bantu dia dengan. Ini akhlak yang baik ini juga satu bentuk dakwah. Kalaulah kita tak berdakwah secara direct, tak secara lisan, itu juga dakwah secara lisan. Kita bagi artikel-artikel, bagi ke apa-apa, cara macam-macam lah, macam-macam projek kita boleh buat, insyaAllah. Allahu'alam. Soalan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta